InsyaAllah untuk hari ini kita akan baca beberapa hadis daripada Nabi SAW berkaitan dalam bab at-taubah. Dalam bab taubat. Dalam bab taubat. Pada kesempatan yang lalu, bulan yang lepas tuan-tuan, kita jumpa dan kita telah berbincang berkaitan tentang ayat-ayat penyesalan. Manusia-manusia yang melakukan sekian-sekian dosa dan Allah Ta'ala sebutkan penyesalan demi penyesalan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهمه اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini. Sama-sama kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat kesihatan, diberikan nikmat iman dan diberikan nikmat masa yang peluang ini, dan kita manfaatkan untuk hadir ke majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahanlah Allah Taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan dan juga ketenangan lagi keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis. Kata baginda Nabi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Taala memilih daripada kalangan hamba-Nya untuk diberikan khairan, iaitu kebaikan yang melimpah dunia dan kebaikan yang melimpah di hari akhirat, tandanya kata Nabi, yufaqihu fid din, iaitu Allah akan memberikan kefahaman agama kepada hamba tersebut. Jadi salah satu cara Allah nak berikan kita kefahaman agama, tak lain dan tidak bukan, salah satu jalannya iaitu Allah akan melorongkan kita ke majlis-majlis ilmu. Jadi kesempatan pada pagi ini sama-samalah kita berdoa dengan Allah Ta'ala dan kita bersangka baik kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sedang memilih kita untuk diberikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang melimpah dunia dan juga hari akhirat. Kebaikan dunia ni artinya Allah nak berikan kelapangan fikiran, Allah nak memberikan ketenangan hati, Allah nak memberikan keluasan rezeki, Allah nak memberikan pasangan, anak-anak, jodoh-jodoh, menantu-menantu yang soleh dan soleha, dan segala macam kebaikan-kebaikan dunia dari sudut Allah Ta'ala. Bukan kehendak kita, tapi dari sudut Allah Ta'ala. Dan juga kebaikan di hari akhirat, iaitu Allah nak lepaskan kita daripada kesusahan azab kubur, kesusahan di yaumul mahsyar, dan Allah nak lepaskan kita daripada azab api neraka, dan kemuncak kebaikan di hari akhirat adalah Allah memasukkan kita ke dalam syurganya. Jadi pintu yang paling awal orang yang dapat kebaikan-kebaikan ini adalah diberikan kefahaman agama. Okay? Jadi kita telah menempatkan di tempat yang betul. Mudah-mudahanlah dengan ilmu yang bermanfaat daripada majlis ini akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini yang gelap gelita dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah redha apa yang kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah untuk hari ini kita akan baca beberapa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dalam bab at-taubah. Dalam bab taubat, dalam bab taubat. Pada kesempatan yang lalu, bulan yang lepas tuan-tuan, kita jumpa dan kita telah berbincang berkaitan tentang ayat-ayat penyesalan. Manusia-manusia yang melakukan sekian-sekian dosa dan Allah Ta'ala sebutkan penyesalan demi penyesalan, start daripada dia meninggal dunia, kemudian dibangkitkan, kemudian dia berada di mahsyar, kemudian Allah Ta'ala sebut penyesalan sebelum dia dihisab,
kemudian penyesalan selepas dihisap, sehinggalah penyesalan sampai masuk ke dalam neraka Allah. Penyesalan demi penyesalan, tapi penyesalan yang tidak berguna lagi. Jadi hari ini tuan-tuan, kita nak bincang berkaitan tentang bab pengampunan dosa. Bab pengampunan dosa. Baik, sebelum kita lanjutkan hadis-hadis Nabi ni, sukalah untuk saya baca satu hadis yang menceritakan tentang ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia satu hadis riwayat Anas bin Malik, kalau tak silap saya hadis ni, iaitu bercerita Nabi dan para sahabat Nabi SAW satu hari duduk bersama-sama sekitar Masjid Nabawi. Kemudian Nabi SAW ketika duduk dengan sahabat-sahabat ni, kata Nabi, kejap lagi ada ahli syurga yang akan melintasi tempat kita ni. Dia akan masuk pintu ni. Jadi sahabat-sahabat tunggu tengok ada seorang lelaki masuk, dan dia bukan sahabat yang masyhur, bukan sahabat besar nama dia. Mungkin sahabat yang tak dikenali, dan dalam hadis ni tak sebut siapa nama si fulan ni. Okey, tak dikenali tuan-tuan. Jadinya sahabat tengok, apa yang istimewa? Tak ada apa-apa pun, sama saja. Keadaan ni sama saja. Jadinya dia pun melintasi, dan sahabat-sahabat pun macam, oh dia ni ahli syurga. Tak apalah, syukurlah Allah Ta'ala pilih dia dan Allah terima amal-amal yang dia lakukan. Tapi yang menjadikan sahabat-sahabat lain tu lebih rasa nak tahu amal seseorang ni, sebab hari keesokannya Nabi sebut benda yang sama. Kejap lagi ada seorang ahli syurga yang akan melintasi, yang akan masuk ke pintu ni. Sahabat-sahabat tunggu, tengok orang yang sama, orang semalam datang lagi sekali, dan Nabi sebut 2 kali dah, dia ni adalah ahli syurga. Sahabat-sahabat dah mula rasa, apa amal yang istimewa yang dia buat sampai Nabi jamin 2 kali dia sebagai ahli syurga. Sampailah hari keesokannya, hari ketiga, Nabi sebut lagi sekali, sebentar lagi ada ahli syurga yang akan melintasi tempat ni. Tengok-tengok orang yang sama, 3 hari berturut-turut Nabi sebut dia sebagai ahli syurga. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As ni, dia ni pun rasa tak puas hati. Bukan dia berdendam, bukan dia membenci, tetapi adalah perasaan, kita rasa cemburu kerana amal yang si fulan ni buat sampai dia dijamin oleh Nabi 3 kali sebagai ahli syurga. Jadinya dia ni pun mengikurilah sahabat yang dijamin syurga ni, dan dia katalah pada sahabat ni, boleh tak saya ni menumpang rumah kamu? Boleh tak? Dan dibagilah helah-helah, sebab itulah, sebab inilah. Dan si fulan ni dengan hati yang terbuka, kalau kamu nak jadi tetamu, silakanlah, tak ada halangan di rumah saya. Datanglah ke rumah saya ni untuk kita duduk sama-sama lah, saya bagi kamu tumpang. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As ni datanglah ke rumah si fulan ni, dan dia duduk. Tujuan dia apa? Dia nak tengok 24 jam apa amal sahabat ni sampai Nabi jamin sebagai ahli syurga. Dia bukan datang nak tengok langsir apa dia pakai kowe ke kuku ke. Dia tak tengok yang tu, dia tengok apa amal yang istimewa ni sampaikan Nabi jamin 3 kali dia sebagai ahli syurga. Okey, baik. Jadinya daripada siang bawa sampai ke malam, amal si fulan ni sama je macam amal yang lain. Sama. Lepas isyak, sahabat ni tidur, dan dia bangun esok sebelum subuh, dan dia solat subuh berjemaah. Tak ada tahajud, tak ada qiyamul lail, tidak ada Quran yang dia baca, tak ada. Amalnya sama macam orang kebanyakan. Si fulan ni kata, mungkin kawan ni penat kot. Mungkin dia penat kot, malam ni dia tak. Okeylah, hari yang kedua dia tunggu lagi. Tengok daripada siang bawa ke malam. Sampai malam, lepas isyak terus tidur. Kemudian dia bangun sebelum subuh, dan dia solat subuh jamaah. Kata Abdullah bin Amr ni, kata apa? Tak ada apa yang istimewa. Mungkinlah, ini saya andaikan, sebab Abdullah bin Amr ni salah seorang sahabat yang ahli ibadah. Mungkinlah dia rasa dia lebih baik amalnya daripada si fulan ni. Okey, kalau tidak dia mesti dah riwayatkan dia baca je satu hari satu khatam sekali Quran, mungkinlah. Dia tak tinggalkan wirid-wirid dia lepas subuh sampailah mungkin ke waktu isyraq ke, mungkin disebut, tapi dia tak sebut. Dia kata amal sama je, biasa sangat. Hari kedua pun benda yang sama, tak ada apa yang istimewa. Sampailah hari yang ketiga. Hari yang ketiga sampai waktu malam, si fulan ni tidur, esok subuh bangun dan dia solat subuh berjemaah. Sama je. Lalu Abdullah bin Amr tak puas hati, dia pun cakap lah. Dia kata, wahai sahabat, saya datang ni adalah bertujuan bukan nak tumpang, tapi saya nak tahu amal yang kamu lakukan. Sebab Nabi sebut 3 hari berturut-turut kamu ni ahlu jannah.
sebagai ahli syurga ni. 3 kali berturut-turut. Jadi aku nak tahu sangat apa istimewanya amal kamu ni sampai Allah pilih kamu sebagai ahli syurga. Tapi sepanjang 3 malam saya di sini, amal kamu biasa sangat. Biasa sangat. Dan kata sahabat ni, dia kata apa? Apa yang kamu saksikan aku lakukan sepanjang hari aku, itulah aku. Tak tambah, tak kurang. Kita kadang-kadang beza kan, orang ada tambah amal dia. Kadang-kadang orang ada, kita kurangkan amal konon-kononnya sebab nak nampakkan zuhudnya tu lah. Orang ramai kawan-kawan ni makan sikit ke? Saya memang makan sikit pun, contohlah. Itu kadang-kadang kita macam tu. Tapi berlaku, sahabat dia kata tak, apa yang kamu nampak itulah aku, tak kurang, tak lebih, sama je. Jadinya dia kata kalau macam tu, apa yang istimewanya kamu ni sampai Allah pilih sebagai ahli syurga? Lalu sahabat ni kata, mungkinlah aku ni dalam kehidupan aku ni, kata sahabat ni, aku akan pastikan hati aku ni tidak ada rasa hasad pada orang lain, tak ada rasa benci pada orang lain, dan aku sentiasa memaafkan orang lain. Apa maksud hadis ni, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah? Ahli syurga, salah satu amalan yang selalu kita kecilkan adalah amalan hati kita. Selalu kita fokus pada mesti wiridnya banyak-banyak, mesti solat tahajudnya tak henti-henti, mesti Qurannya berkhatam-khatam. Tapi yang paling kita lupa adalah amalan hati kita. Kadang-kadang amal banyak tapi hasad pun banyak. Amalnya banyak tapi dengkinya banyak. Kawan tu tukar kereta, bang dia beli kereta baru bang. Esok tu bang dia beli TV baru bang. Bang dia beli sofa baru bang. Tapi tak berlaku lagi bang dia kahwin baru. Tak berlaku. Itu tak berlaku lah. Itu bahaya. Itu tak berlaku lah. Okay. Kebiasaannya macam itulah tuan-tuan. Kita jarang-jarang mengutamakan amalan hati kita, bersihkan hati kita daripada sifat mazmumah, bersihkan hati kita daripada perasaan ujub, bersihkan hati kita dari perasaan sum'ah, bersihkan hati kita dari perasaan riak. Benda ni perlu dibersihkan dan ia adalah salah satu amal yang Allah Ta'ala angkat dan menjadikan seseorang itu sebagai ahlul jannah. Dia bukan sahabat besar, dia bukan sahabat yang terkenal, tapi adalah sahabat-sahabat yang tak dikenali. Tapi Nabi jamin sebagai ahli syurga kerana kerjenihan hati yang dia miliki. Jadi kita naklah seperti itu, dan itulah antara objektif kenapa kita bertemu pada hari ini dan akan membaca beberapa hadis daripada Nabi SAW berkaitan tentang hadis-hadis at-taubah, bab pengampunan dosa. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah untuk hari ini kita baca satu hadis daripada Nabi SAW, hadis yang sahih daripada riwayat Al-Imam Muslim. Daripada Abdul A'la bin Hammad menceritakan kepada aku. Beliau berkata, Hammad bin Salamah, ini perawi-perawi ni lah, kita bacalah perawi ni. Hammad ni ayah kepada Abdul A'la. Dia kata, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami daripada Ishaq bin Abdullah bin Abu Talhah, daripada Abdul Rahman bin Abu Amrah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda Nabi meriwayatkan firman Allah. Maksudnya hadis ni hadis qudsi. Okey, maknanya daripada Allah, lafaznya daripada Nabi SAW. Maka kata Nabi, Allah telah berfirman. Okey, ni hadis berkaitan dengan taubat. Maksudnya ni bukan andaian Nabi, ini bukan daripada Nabi, tapi Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi dan Nabi ceritakan apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Okey, apa dia tuan-tuan? Kata Nabi SAW, Allah berfirman, aznaba abdun zamban. Kata Allah Ta'ala, hambaku telah melakukan dosa. Faqala, lalu hambaku bertaubat dan dia berdoa, Allahumma ghafirli dhambi. Wahai Allah, ampunkanlah dosaku. Ini biasalah dalam kehidupan kita kan. Kalau ada iman dalam hati ni, sekali kita melakukan dosa, mesti ada rasa bersalah tu, mesti ada. Dan kita akan rasa nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi kata Allah Ta'ala, hamba ni melakukan dosa dan dia bertaubat. Dia pun bermohon kepada Allah, Allahumma ghafirli dhambi. Wahai Allah, ampunkan dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala. Lalu Allah jawab permintaan pengampunan daripada hamba ni. Kata Allah Ta'ala, aznaba abdi zamban. Hambaku telah melakukan dosa.
fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzam, dan hamba-Ku tahu yang itu aku nilah Tuhan yang menghapuskan dosa, wa ya'khudhu bidzamb, dan akulah Tuhan yang menjatuhkan hukum pada orang yang melakukan dosa, aku ampunkan dosa si fulan ni. Dia bertaubat, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Lalu kata Allah Ta'ala, thumma ada fa'adnaba, kemudian hamba ni kembali balik buat maksiat, kembali balik melakukan dosa. Ini fitrah kita lah. Buat taubat, kemudian kembali pada maksiat. Taubat balik, kembali pada maksiat. Okey, lalu kata Allah Ta'ala, hamba ni lepas diampunkan, dia kembali melakukan dosa. Faqala, lalu hamba ni berdoa kepada Allah, ayyi rabbi, wahai Tuhanku, ighfirli dzambi, ampunkanlah dosa-dosaku. Dia minta lagi sekali, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah jawab permohonan keampunan daripada hamba ni. Kata Allah, abdi aznaba dzamban, hamba-Ku telah melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzam, dan hamba-Ku ni tahu akulah Tuhan yang boleh menghapuskan dosa. Wa ya'khudhu bidzamb, dan akulah Tuhan yang boleh jatuhkan hukum kepada orang yang berdosa, maka aku ampunkan dosa hamba-Ku ini. Allah beri pengampunan lagi sekali. Lalu kata Allah Ta'ala, thumma ada fa'adnaba, kemudian hamba ni buat balik maksiat. Ya Allah, degil sungguhlah. Dia buat dosa, taubat, buat dosa, taubat, buat dosa, taubat. 3 kali ni. Ni Allah Ta'ala ulang benda yang sama ni, hadis sahih ni. Lalu lepas dia melakukan dosa, faqala, hamba ni minta lagi pada Allah, ayyi rabbi, wahai Tuhanku, ighfirli dzambi, ampunkanlah dosaku. Dia minta lagi sekali. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah Ta'ala pun jawab, aznaba abdi dzamban, hamba-Ku melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamb, dan dia tahu akulah Tuhan yang mengampunkan dosa. Wa ya'khudhu bidzamb, dan akulah Tuhan yang boleh jatuhkan hukum pada orang yang berdosa, aku ampunkan dosa dia ni. Lalu dalam hadis ni Allah tambah lagi. Allah kata apa? I'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Allah kata apa? Kamu buatlah apa yang kamu nak, aku tetap akan benar-benar mengampunkan dosa kamu. Maksud hadis ni apa, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah? Hadis ni menunjukkan kepada kita Allah sentiasa memberikan pengampunan setiap kali kita memohon pengampunan daripada Allah, dan Allah takkan tolak. Hadis ni sengaja disebut 3 kali ni adalah menunjukkan kepada pengampunan yang berulang-ulang. Dan Allah tak pernah rasa jemu, dan Allah tak pernah rasa bosan untuk mengampunkan dosa-dosanya. Yang kita risau, kita yang jemu untuk bertaubat. Allah takkan jemu. Sebab itu Allah kata, i'mal masyitah, kamu buat apa yang kamu nak, aku tetap akan ampunkan dosa kamu selagi mana kamu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sebab itu ada satu hadis kursi yang lain, Nabi SAW cerita daripada riwayat Al-Imam Tirmizi. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya bana Adam, wahai anak Adam, kata Allah, innaka ma da'autani wa rajautani. Kata Allah Ta'ala, wahai anak Adam, sesungguhnya apa yang kamu minta, apa yang kamu rayukan kepada aku, ghafartu laka ala ma kana fika, aku tetap akan ampunkan dosa kamu macam mana pun keadaan kamu. Maksudnya, mintalah apa saja, aku tetap akan ampunkan dosa kamu macam mana pun keadaan kamu. Dosa besar ke, dosa kecil ke, dosa banyak ke, kata Allah, aku tetap ampunkan dosa kamu. Wala ubali, kata Nabi. Allah berfirman, wala ubali, dan aku tak peduli banyak mana dosa yang kamu minta, aku tetap akan ampunkan. Ni artinya apa? Dalam hidup ni, Allah sentiasa memberi harapan kepada hambanya untuk bertaubat. Allah sentiasa meluas-luaskan harapan kepada kita untuk kembali kepada Allah, dan Allah berikan hak kepada kita untuk dapat pengampunan Allah. Sebanyak mana? Sebanyak mana sekalipun. Sekerap mana? Sekerap mana sekalipun. Sebab kebiasaan manusia, bila dia melakukan dosa, dia akan rasa apa? Saya rasa saya tak layaklah untuk datang masjid ni. Saya rasa saya tak layaklah untuk jadi kekasih Allah. Saya rasa saya tak layaklah masuk syurga Allah. Allah nafikan. Tidak. Kamu tetap berhak untuk dapat kasih sayang daripada Allah. Sebab itu Allah sebut dirinya apa? Wa huwal ghafurul wadud.
Akulah Tuhan yang maha pengampun. Kamu minta, aku ampunkan. Dan akulah Tuhan Al-Wadud yang maha penyayang. Saya pernah mungkin sebut pada ibu-ibu dalam majlis ni. Al-Wadud, nama Allah, dia datang daripada perkataan wud. Wud. Wud ni adalah bererti kasih sayang yang tidak bersyarat. Dia ekstrim punya kasih sayang. Sebab itu dalam rumah tangga, kasih sayang ni disebut sebagai al-mawaddah. Al-mawaddah. Al-mawaddah ni kasih sayang yang ada dalam rumah tangga. Sebab apa? Kasih sayang dalam rumah tangga ni, dia adalah kasih sayang yang paling ekstrim. Erti ekstrim ni, anak dia buat apa yang menyakitkan hati mak ayah dia. Anak dia buat macam ni. Mak ayah ni sakit hati. Tapi dia tak menafikan kasih sayang seorang ibu, seorang ayah kepada anak-anak dia. Macam mana pun keadaan anak dia, mak ayah tetap maafkan. Mak ayah tetap kasih. Itu namanya wud. Nama Allah Al-Wadud. Dalam rumah tangga disebut Al-Mawaddah. Itu maksud Allah Ta'ala. Aku tetap kasih kepada kamu selagi mana kamu bertaubat kepada aku. Dan kasih aku tak bersyarat. Kamu datanglah membawa dosa banyak mana pun, aku tetap akan memberikan pengampunan kepada kamu. Ini luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayah-ayah yang dirahmati Allah, kita bertaubat dan kita berdoa kepada Allah, minima kita akan dapat 3 perkara. Kita ni bertaubat dan kita berdoa, minima kita akan dapat 3 perkara. Pertama, iaitu kalau kita berdoa dan kalau kita bertaubat, perkara yang pertama, kita mengundang kecintaan Allah kepada kita. Biasanya manusia, makhluk dengan makhluk, banyak kita minta, dia mendatangkan marah, kan? Banyak sangat minta, kerap sangat orang ni minta sumbangan ni. Dia akan rasa marah, dia akan rasa muak lah, tak suka lah, awak ni kerap sangat. Kalau jarang-jarang okey lah. Tapi tidak pada Allah Ta'ala. Lagi banyak kita minta pada dia, lebih dicintai. Sebab itu dalam satu kisah yang masyhur, dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi SAW naik sampailah ke Sidratul Muntaha. Allah Ta'ala syariatkan kepada Nabi 50 waktu solat fardu sehari semalam. Nabi pun terima dengan kepatuhan tanpa ada rundingan. Nabi pun turun sampai langit ke-6, jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata, "Ya Muhammad, minta kepada Allah Ta'ala supaya kurangkan lagi. Umat kamu takkan mampu buat 50 waktu ni." Nabi pun naik. Nabi minta kurang. Allah pun kurang jadi 45 waktu. Nabi pun terima, Nabi pun turun. Jumpa Nabi Musa kata minta lagi. Umat kamu takkan mampu. Cerita ni kita masyhurkan, kita tahu. Hadis sahih ni. Lalu Nabi pun berulang alik daripada Sidratul Muntaha langit ke-6. Naik balik Sidratul Muntaha langit ke-6. Sampailah menjadi 5 waktu. Itu pun Nabi Musa kata minta kurang lagi. Umat kamu takkan mampu buat. Tak mampu. Tapi soalnya sekarang, kenapa Allah Ta'ala letak 50 waktu? Bayangkan Nabi Musa tahu kita tak mampu. Kalau Nabi Musa tahu kita tak mampu, sepatutnya Allah Ta'ala lebih tahu. Tapi kenapa Allah Ta'ala letak 50 waktu? Kenapa Allah tak letak 5 waktu terus? Pahala digandakan. Okey. Lagi? Menguji, nak menduga. Baik. Jawapannya adalah para ulama sirah dan para ulama hadis keluarkan hikmah dia. Bukan Allah sengaja-sengaja, kita istilahkan dalam bahasa budak-budak ni, ragging kot. Tak. Allah Ta'ala nak buat sesuatu yang menyakitkan Nabi ke? Memenatkan Nabi? Tidak. Tapi Allah nak tunjukkan kepada kita, Allah mencintai hamba yang meminta-minta kepada dia. Dia suka sangat dengan hamba yang minta-minta. Minta, ya Allah kurangkan lagi. Itu yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi setiap kali kita mengangkat tangan, meminta pada Allah, pertama kita kena ingat, kita mengundang kecintaan Allah pada kita. Begitu juga dengan kita memperbanyakkan taubat kepada Allah, meminta-minta pengampunan kepada Allah. Walaupun buat dosa bertaubat, pengulangan itu tak menjemukan Allah Ta'ala, bahkan mengundang kecintaan Allah kepada kita. Sebab itu tak ada istilah rugi orang yang bertaubat, dan tak ada istilah rugi bagi orang yang berdoa. Okey, itu yang pertama, kita mengundang kecintaan Allah kepada kita. Kalau manusia memang dia tak sukalah, banyak minta sangat awak ni. Bosan lah kan? Tapi tidak pada Allah Ta'ala.
Lagi banyak minta, lagi Allah Ta'ala cintai. Itu salah satu cara kita mengundang kecintaan Allah Ta'ala kepada kita. Kedua, setiap kali kita bertaubat dan setiap kali kita berdoa, dia menjadi pahala. Nabi SAW sebut doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otak kepada ibadah. Maksudnya benda ni belum tentu lagi Allah Ta'ala makbulkan doa si fulan ni. Belum tentu lagi, mungkin Allah tangguhkan. Tapi yang pastinya dia dah menjadi ibadah. Dan kita boleh claim pahala di hari akhirat. Tak ada rugi ibu, kita angkat tangan, ya Allah, naik kereta angkat tangan. Dalam majlis-majlis ilmu kita berdoa pada Allah. Setiap yang kita angkat menadah tangan ni, berdoa ni, semuanya adalah ibadah. Tak semestinya mesti dimakbulkan. Yang penting dia dah dikira sebagai ibadah. Dah boleh diklaim sebagai pahala di hari akhirat. Itu kedua. Yang ketiga, orang yang berdoa dan orang yang bertaubat kepada Allah, yang berdoa tu kalau Allah Ta'ala makbulkan doanya, maka dia dapat bonus lah. Apa yang dia hajatkan Allah perkenankan. Dan doa ni Allah tak tolak, cuma Allah tangguhkan. Di situ namanya rahmah. Rahmah ni kita terjemah sebagai apa? Belas kasihan. Belas kasihan ni dalam bahasa kita, bukan semua yang kita minta kita dapat. Itu kena faham. Allah memberikan rahmat pada saya ni, Allah belas kasih pada saya ni. Belas kasih dekat sini bukan semua yang kita minta kita dapat, tapi Allah memberikan apa yang terbaik untuk kita. Itu namanya rahmat. Contoh, ada orang diberkahwi lama tapi tak dikurniakan zuriat. Boleh jadi itulah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau diberikan anak, mungkinlah menjadikan dia ni lara, mungkin menjauhkan dia daripada Allah, mungkin menyusahkan dia nanti anak tu jadi derhaka. Kita tak tahu. Ilmu Allah meluas, kita tak tahu. Ilmu kita terbatas, ilmu Allah maha meluas. Jadinya itulah namanya rahmat. Kita meminta kepada Allah dan Allah memberi kepada kita dengan rahmat. Memberi sesuatu mengikut apa yang terbaik untuk kita. Okey, yang kita nampak macam tak baik, rupa-rupanya baik. Itu namanya rahmah. Okey. Jadi doa ni yang ketiga tadi, kalau Allah makbulkan, ibu-ibu ayah-ayah dapat bonus. Kalau tak dimakbulkan, bukan tak dimakbulkan, tapi ditangguhkan. Digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Manakala bagi orang yang bertaubat pula, yang ketiga ni, iaitu di hari akhirat dia akan dapat pengampunan. Dan di dunia dia mengundang iaitu nikmat dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Siapa yang bertaubat pada Allah, dunia dan akhirat, dua-dua dia dapat. Di hari akhirat Allah beri pengampunan, di dunia Allah tambah nikmat. Ada satu kisah Allah rakamkan dalam Quran. Allah Ta'ala ceritakan kisah tentang Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS, bila kaum dia ditimpa musibah sebelum datangnya taufan. Kalau ibu baca Quran, Nabi Nuh ni ditimpa taufan. Taufan ni dia adalah dua pusingan air. Taufan dia daripada perkataan tawaf, pusingan kan. Taufan tu disebut dalam bentuk musanna. Kita ingat taufan tu angin, taufan tak. Taufan tu adalah air yang turun daripada langit tu berpusing dan air yang keluar daripada bumi tu berpusing. Dua benda yang berpusing. Jadi sebelum berlaku banjir besar ni, Allah dah timpa musibah dah kepada kaum Nabi Nuh ni, iaitu musibah kemarau. Kemarau yang sangat panjang. Sebab itu bila Nabi Nuh AS bina bahtera atas bukit, kaum dia ketawa dia. Kamu dia gila ke Nuh? Ni kemarau ni. Buat pula kapal atas bukit. Lagi tak logik. Tapi itulah perintah Allah Ta'ala. Nabi Nuh buat seperti mana yang diperintahkan. Jadinya, masa ditimpa musibah kemarau ni, Nabi Nuh beritahu pada kaum dia, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh, banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah. Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha pengampun. Allah pun menjawab. Kata Allah Ta'ala, yursilis sama'a alaikum midrara. Kalau mereka bertaubat, nescaya aku antarkan awan yang mengandungi hujan. Maksudnya apa? Setiap kesulitan yang manusia hadapi, setiap kesusahan yang manusia hadapi, kalau dia bertaubat, Allah berikan jalan keluar. Sebab mereka mengalami kemarau, dia taubat, Allah datangkan air hujan. Kalau mereka mengalami banjir, mereka bertaubat, mungkin Allah datangkan matahari, kita tak tahu. Tapi dalam bahasa mudahnya,
kalau kita mengalami kesusahan, kesulitan, kepayahan dalam hidup ni, kita kena bertaubat, beristighfar pada Allah. Bukan bererti kita bertaubat ni banyak dosa, tak. Tapi itulah salah satu cara kita mengundang pertolongan daripada Allah. Yang itu poin yang ketiga saya sebut tadi. Taubat ni dia mengundang rahmah daripada Allah. Okay? Sebab itu orang yang berdoa, orang yang bertaubat, dia takkan rugi. Takkan rugi. Di dunia dia mengundang rahmah. Dia Allah berikan jalan keluar. Tapi lebih hebat lagi orang yang bertaubat ni, kata Allah, wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Kerana mereka bertaubat, Allah beri jalan keluar, datangkan air hujan. Dan wa yumdidukum, Allah melipat gandakan lagi amwal, harta mereka, wa banin, zuriat mereka, wa yaj'al lakum jannat, dan Allah Ta'ala suburi kebun-kebun mereka. Artinya apa? Diberi jalan keluar dan diganda-gandakan lagi nikmat kepada kita. Ini lebihnya orang yang bertaubat. Okey? Jadi Allah Ta'ala sebut pada kita ni, hidup ni banyak mana dosa kita, besar mana dosa kita, sekali kita bertaubat, Allah tak pernah tolak. Dan Allah membuka seluas-luas harapan. Ada peluang kedua, peluang ketiga, dan peluang tak pernah tertutup untuk kita bertaubat, memohon kemaafan daripada Allah Ta'ala. Okey, baik. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua, ibu-ibu, tengok dalam satu hadis, Nabi SAW pun bercerita. Kata Nabi SAW, hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim, daripada Anas bin Malik. Kata Nabi, Allahu asyaddu farahan bi taubati abdi hina yatubu ilaih. Kata Nabi SAW, Allah itu asyaddu farahan, tersangat. Asyaddu ni sangat-sangat, farahan, gembira, bitaubati abdi, dengan taubat hambanya. Hina yatubu ilaih min ahadikum, ketika mana hamba ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kalangan kamu. Maksudnya, bila kita bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala digambarkan oleh Nabi ni asyaddu farahan. Bukan farahan je, bukan gembira je, tersangat gembira, terlalu happy dengan taubat hamba dia. Ini Allah Ta'ala. Kalau ibu pernah baca satu hadis daripada Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib ni dia pernah menunggang kuda. Dia naik, dia sebutkan step by step baca doa mengikut sunnah Nabi ni. Masa dia pegang tali kuda tu, kemudian masa dia duduk, ada doa-doa dia. Saya tak hafal lah. Tapi hadis ni, bila Ali bin Abi Talib dia nak mulakan perjalanan, dia baca doa dan dia ketawa. Lalu sahabat Nabi tanya, Ya Ali, kenapa kamu ketawa? Kata Ali bin Abi Talib, aku lihat Nabi berdoa dan aku lihat Nabi ketawa, maka aku ketawa. Ibu-ibu, ayah-ayah awak start kereta ketawa kan? Tak ada sebab kan? Tapi dia buat apa yang Nabi buat. Lalu bila tanya pada Ali, kenapa kamu ketawa? Kata Ali, Nabi baca doa ni. Saya tengok dia punya matan dia, nanti saya cek ibu-ibu kan. Tapi di hujung doa tu, Nabi ada minta pengampunan kepada Allah. Minta pengampunan kepada Allah. Dan bila Nabi ketawa, sahabat tanya kenapa? Nabi kata apa? Sebab Allah Ta'ala terlalu kagum dan terlalu gembira dengan permintaan taubat daripada hamba-Nya. Sebab itu Nabi ketawa. Okey, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayah-ayah dirahmati Allah. Kita kalau keluar tandas, kita baca apa? Kita baca doa keluar tandas, kita baca apa? Ghufranaka. Kita akan sebut Ghufranaka. Kenapa kita minta pengampunan setelah keluar daripada tandas? Sebab dalam tempoh kita berada dalam tandas tu, tak tahulah 10 minit ke 15 minit, lama sangat 15 minit kan, 10 minit tu dalam keadaan kita tak boleh sebut nama Allah Ta'ala. Jadi sebab itu kita keluar, kita minta pengampunan daripada Allah Ta'ala. Sampai tahap tu Nabi ajar. Minta pengampunan ni kerap, sering kali untuk meminta kepada Allah Ta'ala. Okay? Sama juga kita masuk shopping kompleks, pasar-pasar ni, macam mana doa masuk pasar? Sama macam masuk tandas. Doa masuk ke pasar ni, shopping kompleks ke, sama macam doa masuk ke tandas. Dan keluar pun sama juga. Itu dia punya ni. Okay, baik. Okay, jadinya Nabi SAW cerita, Allah ni tersangat gembira dengan taubat hamba-Nya. Lalu Nabi datangkan satu gambaran. Macam mana happynya Allah ni? Iaitu kata Nabi, kana ala rahilati bi ardi falah. Kata Nabi SAW, dia adalah seumpama ada seorang traveller, dia berada di atas tunggangannya.
Dan tunggangannya itu berada di satu tanah lapang, iaitu Sahara, padang pasir yang sangat luas. Kalau kita duduk pada pasir ni, sejauh mata memandang tu semuanya pada pasir je. Jadi Nabi bayangkan kepada kita, ada seorang penunggang, traveller ni duduk atas tunggangannya dan duduk di padang pasir yang sangat luas. Lalu kata Nabi, fan falatat minhu wa 'alaiha ta'amu wa syarabuh fa ayisa minha. Lalu kata Nabi SAW, kemudian tiba-tiba haiwan tunggangannya itu lari. Haiwan tunggangan tu lari, bawa makanan, bawa minuman, bawa semua bekalan-bekalan pakaian. Fa'ayisa minha, menjadikan traveller ni putus asa dah. Tak ada apa tinggal dah. Bayangkan ni pada pasir luas ni, mana saya nak cari tunggangan? Bekalan makanan atas tu, bekalan minuman pun kat situ, semua dah bawa lari dah. Jadi bayangkan, kalau zaman kita ni konteks dia, ibu-ibu pergi shopping kompleks, bawa-bawa semua kita punya barang tu dalam kereta. Kita pun dah shopping, keluar kereta hilang. Masa itulah kita dapat bayangkan macam mana keadaan kita. Macam itulah Nabi bayangkan keadaan orang ni. Lalu kata Nabi, fa'ata syajarah. Sebabkan dia dah seputus asa, dia pun cari pokok dekat Sahara tu, fattaja'a fi dhilliha. Lalu dia baring di bawah pokok tu untuk berteduh. Tak tahu nak gimana, nak ke sana tak tahu, ke sini tak tahu, bekalan makanan semua tak ada dah. Jadi dia putus asa, baringlah dia bawah tu. Qad ayisa min rahilati. Dan dia pun dalam keadaan betul-betul putus asa dengan perjalanan dia lah. Putus asa sungguh dah. Tak tahu nak buat apa. Give up ke, dia rasa stres ke, murung, sedih ke, semualah bercampur bau perasaan tu. Lalu kata Nabi, fabaina huwa kadzalik hidha huwa biha qa'imatan 'indah fa'akhadha bi khitamiha. Tiba-tiba kata Nabi SAW, waktu dia tengah duduk baring dekat bawah pokok tu, tiba-tiba dia punya tunggangan tu berdiri sebelah dia. Jumpa balik, datang balik. Qa'imatan 'indah, di kat sebelah dia. Fa'akhadha bi khitamiha. Terus dia ni tangkap dan dia tambat dia punya tunggangan dia. Saya nak cerita pada ibu-ibu. Bulan lepas saya pergi umrah kan. Nak jadi ceritanya, hari Jumaat, masa tu di Masjidil Haram. Ni sekarang musim panas, masa saya balik gini musim panas dan ramai orang. Rasa macam bulan Ramadan, ramai sangat. Luar biasa ramai. Hotel semua penuh. Satu masa tu, saya lepas pagi Jumaat tu, kita buat tawaf sunat. Ibu-ibu ayah boleh bayangkanlah, hari Jumaat ramai orang buat tawaf kan. Tak berhenti daripada malam Jumaat tu. Pagi tu buat tawaf sunat. Kemudian kita pun dah duduk lah dekat mataf ni, betul-betul depan Kaabah. Kita ingat solat Jumaat dekat situ lah. 3 jam awal lah sebelum azan Jumaat ni. Dah ready dah. Tapi perut tak apa sedap. Saya buat tak boleh ni. Tak apalah. Bangun, kita keluar lah. Nak pergi ke hotel balik lah. Masa saya keluar tu, nak jadi takdir Allah lah. Mungkin Allah dah susun dah. Saya jumpa ada seorang wanita ni dengan suami dia kehilangan anak dia. Kat Masjidil Haram ni. Masa saya tanya, sebab saya dengar suara dia panggil anak tu, Maryam. Siapa duk jerit ni kan? Lama-lama mungkin kuat. Dia sebelah saya. Saya tanya kenapa? Orang Malaysia ni. Dia kata anak saya hilang. Saya terkejut. Anak hilang? Anak umur berapa? Kecil lagi. Tak sekolah. Saya lagi, ya Allah, macam mana nak cari ni? Saya kata berapa minit dah hilang? Dia kata dah 10 minit dah. Saya tak boleh bayang. Jauh mana tak tahu dah. Kawasan tu memang ramai orang. Saya cari tak jumpa. Tak nampak kelibat pun. Lalu saya pun mengadu pada polis tu, cakap dengan polis ni. Budak ni macam ni, dah 10 minit hilang dah. Polis tu habis dah call kawan-kawan dia ni. Saya cari kawasan tu 30 minit tak jumpa. Saya dah mula assume dah. Kalau dah 30 minit tak ada kawasan sekitar ni, dah jauh dah. Kita tak tahu nak kata macam mana jauh dah. Tapi kita ni berdoa ni depan Kaabah ni dalam Masjidil Haram ni, doa. Cakap kak, doa lah kak. Dia pun doa. Saya pun, kita sambil cari sambil doa. Ya Allah, tak haraplah satu keajaiban lah Allah Ta'ala beri. Nampak muka kakak ni dah bukan biru dah, macam dah tak ada darah kat muka dia. Pucat. Dengan suami-suami dia pucat. Anak seorang je. Saya, ya Allah, macam mana nak cari? Doa. Saya kata macam ni lah. Tak apa. Suami dia carilah sekitar Masjidil Haram. Saya pergi ke hotel dia sebab dia kata anak dia ada pakai tag. Jadi kat belakang tag tu ada nama hotel. Mungkin orang yang jumpa ni hantar dekat lobi hotel. Saya kata tak apa, saya duduk sana. Saya ambil nombor telefon dia. Dia bukan jemaah saya, tapi saya tolong dia. Saya pun ambil, tunggulah sampailah dekat azan Jumaat juga. Hampir 2 jam kot. Dah 2 jam. Sambil tu sambil cari, sambil mesej, dah jumpa ke tak? Dia kata belum lagi. 2 jam. Saya dah andaikan dah. Kalau azan Jumaat je, tak payahlah. Memang takkan dah. Sebab dah lama sangat dah ni.
Tapi kita tetap berdoa ni kepada Allah Ta'ala, mintalah Allah Ta'ala berikan. Nak jadi ceritanya 2 jam setengah lepas tu dia mesej, Ustaz, anak saya dah jumpa. Saya macam lebih kurang 30 minit sebelum azan Jumaat. Saya tanya macam mana sampai. Dia kata anak tu patah balik. Saya pun macam mana budak ni patah balik pun kita tak tahu. Tapi itulah Allah Ta'ala. Ibu-ibu bayangkan perasaan tu macam mana perasaan dia. Kita ni rasa hati ni dah sempit dah. Nafas pun tak boleh nak bernafas dah. Tiba-tiba hilang, jumpa balik anak kita. Nabi SAW bayangkan kepada kita, macam itulah keadaan traveller ni, pengembara ni. Dia dah kehilangan tunggangan dia dah putus asa dah. Tiba-tiba datang duduk sebelah dia. Sebabkan dia terlalu gembira tu, kata Nabi apa? Thumma qala, lalu dia pun berkata. Dia kata apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbi. Dia tersasul. Dia kata, wahai Allah, kau hamba-Ku, aku Tuhan kamu. Nabi sebut ni hadis ni sebab kata gembira tu sampai dia tersasul. Akhta min syiddatil farah. Dia tersasul sebab terlalu gembira. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala gembira dengan taubat kita lebih daripada kegembiraan traveller ni. Lebih daripada kegembiraan kakak ni yang kehilangan anak, jumpa anak dia. Lebih daripada itu. Boleh faham ibu-ibu? Ayat yang dirahmati Allah. Ayat itulah bayangan pada Nabi, satu gambaran daripada Nabi macam mana gembiranya Allah dengan permintaan taubat daripada hamba-hambanya. Jadi sebab itu kita sentiasa kena ada rasa sentiasa terdorong dan cenderung untuk minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis yang kedua. Baik, hadis yang ketiga. Boleh ibu-ibu? Boleh? Okey, hadis yang ketiga, hadis daripada riwayat Al-Imam Muslim daripada Jundub radhiyallahu an. Nabi SAW bercerita tentang seorang lelaki yang telah berkata. Okey, hadis ni hadis ancaman. Tadi hadis yang bercerita tentang sifat Allah yang Maha Pengampun. Jadi hadis ni adalah berkaitan tentang ancaman. Okey, apa ancamannya? Iaitu kata Nabi SAW, ada seorang lelaki ni dia berkata. Dia kata, wallahi, demi Allah, la yaghfirullahu li fulan. Dia kata, demi Allah, Allah tak akan ampunkan dosa si fulan ni. Kan kita pernah jumpa orang macam ni kan. Mungkin dia terlalu marah ke, mungkin dia dengan macam-macam kita tak tahu atas pelbagai faktor ni menyebabkan dia sampai kata, kamu ni Allah tak akan ampunkan lah. Si fulan ni memang Allah tak akan ampunkan lah. Dia sampai terkeluar perkataan tu. Lalu kata Nabi SAW, wa inna Allahu ta'ala qala, maka Allah Ta'ala pun berfirman. Bila si fulan yang telajak kata macam ni, Allah akan berfirman. Kata Allah, man dzalladzi yata'alla alayya, siapa yang bersumpah atas nama aku, Allah aghfira li fulan. Dia kata, Allah aghfira li fulan, siapa yang bersumpah atas nama aku, mengatakan aku tak akan mengampunkan dosa si fulan tu. Kata Allah, fa inni, sesungguhnya aku, qad ghafartu li fulan, aku benar-benar akan ampunkan dosa si fulan tu. Dan Allah ancam, wa ahbabtu amalaka, dan kamu punya amal aku hapuskan. Hati-hati ya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita jangan telajak kata. Kadang-kadang kita ni suka menghukum. Kita betul, kita kata dosa ni buat ke neraka Allah, pahala ni buat ke syurga Allah, itu dibenarkan. Tapi jangan sampai kita jatuh hukum. Kalau macam ni lah dia, memang tak masuk syurga lah. Kalau macam ni lah dia, memang tak dapat pengampunan Allah. Hati-hati, sebab kita telah mengambil kerja Allah. Yang itulah Allah kata, kamu tuduh orang si fulan ni aku ampunkan, dan amal kamu aku hapuskan. Habis rugi dah. Sebab agama ni agama rahmah. Agama ni agama kasih sayang. Nabi kata apa? Ad-dinu nasihah. Orang kata agama itu nasihat. An-nasihah bukan nasihat. Ad-din is love sebenarnya. Agama ni adalah kasih sayang. Memberikan kecintaan kepada sesiapa sahaja. Okey, dan Allah Ta'ala memberikan harapan seluas-luasnya kepada hamba dia. Tiba-tiba kita pula yang menjadi pemutus harapan orang ni. Kamu ni tak payahlah tak dapat pengampunan. Oh, jangan. Hati-hati kita tak nak sampai ke tahap seperti itu. Jadi hadis ni adalah sebagai ancaman. Okey. Baik, hadis yang keempat. Okey, hadis ni pendek. Hadis keempat. Hadis ni panjang sedikit. Tapi hadis ni akan jadi pengajaran lah kepada kita supaya berhati-hati, jangan disebabkan ucapan kita
Allah Ta'ala tak terima semua amal-amal yang kita lakukan. Okey. Baik. Hadis ni riwayat Ibnu Hibban dan juga Abu Daud. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Abu Hurairah, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kata Nabi, kana rajulan fi bani Israel mutawakhiyain. Kata Nabi SAW, dahulu ada dua orang lelaki daripada Bani Israel, orang Yahudi ni. Dia ni mutawakhiyan, dua-dua ni bersaudara. Okey. Fakana ahaduhuma yuznibu. Salah seorang daripada dua orang ni adalah orang yang melakukan maksiat. Wal akharu, dan seorang lagi mujtahidun fil ibadah, merupakan ahli ibadah. Clear lah cerita ni. Ada satu zaman tu, di zaman Bani Israel, ada dua orang bersaudara. Seorang ahli maksiat, seorang lagi ahli syurga. Kalau kita nak andaikan kita, mungkin kita dengan suami kita, kita dengan isteri kita, kita dengan anak-anak kita, kita dengan teman-teman kita. Ni kita boleh andaikan keadaan macam ni. Sebab itu ibu-ibu ayah, Quran ni dia komplit. Suami baik, isteri tak baik. Allah datangkan cerita melalui kisah Nuh dan juga Lut. Suaminya Nabi, isterinya Nabi. Nuhnya Nabi, Lutnya Nabi. Tapi dua-dua isteri dia, Nuh dengan Lut ni tak beriman. Ada juga yang isterinya salihah, suaminya jahat. Asiyah dengan Firaun. Suami kita jahat mana pun tak level Firaun kan. Dah malah ya, tak sampai level tu lah. Janganlah duk kata saya ni ustaz, suami saya macam Firaun. Jangan. Okey, janganlah ya. Tak sampai itulah, tapi Allah datangkan contoh. Datangkan contoh suami yang sabar dengan kerenah isteri, isteri yang sabar dengan kerenah suami. Dua-dua pengajaran. Ada juga yang suami isteri dua-dua jahat. Ini kisah Abu Lahab dan juga isterinya Ummu Jamil. Ada juga kisah yang dua-duanya soleh dan soleha melalui Nabi dan juga Khadijah dan isteri-isteri yang lain. Bahkan dalam Quran juga ada cerita adik-beradik yang tikam adik-beradik. Siapa? Nabi Yusuf AS. Ada cerita kawan yang tikam kawan, Nabi Isa AS. Apa lagi? Penuh Quran ni dengan teladan-teladan yang semuanya ada dalam kehidupan kita. Ada. Okey. Jadi salah satu hadis ni bercerita tentang dua orang saudara ni, dan dua-dua ni seorang soleh dan seorang tak soleh. Okey, apa yang berlaku? Kata Nabi SAW, fakana la yazalul mujtahidu yaral akhar ala dhanb. Satu hari saudara yang ahli ibadah ni melihat saudara yang ahli maksiat tu buat maksiat. Fayaqulu, maka dia pun nasihatkan. Aqsir, dia kata. Aqsir. Nabi sebut fayaqulu. Fayaqulu ni present tense, fi'lul mudhari'. Maksudnya dia nasihat berterusan. Sentiasa menasihat. Dia kata aqsir, tinggalkanlah maksiat, buatlah amal soleh, kembalilah bertaubat. Dia pesan. Betul lah pesanan dia tu. Ulang-ulang. Tapi nasihat tu hanya masuk kat telinga kanan, keluar telinga kiri. Kawan ni tak respon pun. Tak respon. Dia buat tak peduli je. Dia tetap melakukan maksiat. Lalu kata Nabi SAW, fawajadahu yawman ala dhanb. Satu hari yang lain pula, dia dapati kawan saudara ni, saudara yang melakukan maksiat ni tetap melakukan maksiat. Faqala lahu, dan dia berkata pada saudara ni, dia kata apa? Aqsir, tinggalkanlah maksiat. Dia nasihat lagi. Maksudnya waktu-waktu yang lain. Okey, maksudnya benda ni dah berulang banyak kali dah. Dan dia dah nasihat banyak kali dah. Tapi respon tetap sama. Dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dia tak peduli pun. Dia tetap melakukan maksiat. Sampailah satu hari. Satu hari kata Nabi SAW, dia dapati kawannya ni, saudaranya ni melakukan maksiat. Dan dia pesan benda yang sama, tinggallah maksiat. Taubatlah kepada Allah Ta'ala. Faqala, maka yang ahli maksiat ni pun dia respon. Dia kata apa? Khallini wa rabbi abu'ista alayya raqiba. Dia kata apa? Tinggalkanlah aku dengan Tuhan aku. Adakah engkau ni Allah utuskan untuk awasi aku? Dia tanya, dia respon lah. Tapi respon ni provoke. Ni bahasa uslub bahasa Arab. Kalau bahasa kita, kubur kau. Kubur aku. Kau jangan jaga tepikan aku, boleh tak? Macam tu. Kita cakap elok-elok ni. Nasihat elok-elok ni. Tiba-tiba dia respon macam tu pula. Apa rasa kita?
Sedih satu lah kan. Hati yang bersih ni bersedih lah. Hati yang tak bersih ni marah lah. Betul lah. Kita cakap elok dia macam tu pula. Okey, saya nak tanya ibu-ibu ayah. Boleh tak kita jaga tepi kain kawan kita ke, saudara mara kita? Boleh ke tidak? Boleh? Ada cara dia. Okey. Jawapan mudahnya, kita boleh jaga tepi kain jiran kita, saudara mara kita, adik-beradik kita. Jangan masuk dalam kain dia je. Faham maksudnya? Ni bukan ni. Faham? Maksudnya, ambil tahu ya. Tapi jangan sampai gali nak tahu keaiban dia. Jangan sampai jaga tepi kain pun tak boleh. Tengok jiran ni, tahu semuanya anak perempuan je. Tiba-tiba ada lelaki masuk. Tak apa, biar je lah. Saya tak nak ambil tahu. Itu tak boleh. Kena ambil tahu. Benda tu kita perlu tahu. Tapi kalau tak ada apa-apa, jangan lo cari-cari salah orang ni. Itu yang maksud saya tu, jangan sampai masuk dalam kain dia tu. Maksudnya jaga boleh, tapi jangan sampai kita cari keaiban dia, cari kelemahan dia, cari kekurangan. Itu salah. Tapi perlu tak ambil tahu? Perlu. Perlu. Okey, jadi kawan ni respon macam tu. Dia kata, kau kubur kau, aku kubur aku. Engkau ni buat kerja Tuhan ke? Abu Ais tu alayya raqibah. Adakah engkau ni dihidupkan oleh Allah untuk awasi aku? Kalau orang Melayu kata apa? Orang kita kata, kau ni nak buat kerja Tuhan ke? Soalan macam tu lah. Dia provoke pula kawan yang nasihat ni. Jadi kawan yang ahli ibadah ni, dia rasa tersinggung. Berkali-kali aku cakap benda yang sama, dan aku cakap dengan lemah lembut. Tiba-tiba kamu respon macam ni. Lalu dia kata apa? Faqala. Lalu kawan yang ahli ibadah ni pun kata, wallahi, demi Allah, la yaghfirullahu laka. Demi Allah, Allah takkan ampun dosa kau ni. Dia ni. Yang inilah pengajaran pada setiap da'i. Dia bukan ustaz-ustaz je. Da'i ni pendakwah siapa-siapa pun. Kita mak ayah nasihat pada anak-anak. Kita nasihatkan kawan-kawan kita. Kita nasihatkan anak-anak buah kita. Kita dapat respon yang tak baik. Jangan sekali-kali kita keluar perkataan yang melangkaui hukum Allah. Jangan banyak-banyak sabar. Sebab memang kita buat kerja baik ni memang banyak ujian dia. Memang banyak ujian. Bahkan Nabi SAW, antara hikmah dalam hidup Nabi ni, kenapa Nabi berdakwah tapi Abu Talib, pakcik Nabi, tak masuk Islam? Okay? Pakcik Nabi ni tak masuk Islam. Ramai orang kata apa? Nabi ni dakwah sampai ke sana sini, tapi keluarga dia pun tak masuk Islam. Apa yang Allah Ta'ala nak ajar pada kita? Allah nak bagi tahu, kerja dakwah ni adalah kerja kita. Tapi kerja hidayah itu kerja Allah. Kalau kita meletakkan orang ni Islam sebagai satu penanda aras, benchmark kejayaan kita, silap. Kalau macam tu, kita boleh kata Nabi Nuh AS ni gagal lah. Sebab Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Dan yang masuk Islam, yang jadi sahabat dia adalah 80 orang je. Kalau kita bahagikan purata, berapa puluh tahun, sekali je seorang je beriman. Gagal lah macam tu. Sebab Allah nak bagi tahu pada kita, kerja orang mukmin ni menyampaikan dakwah, menyeru kepada dakwah. Itu kerja kita. Beriman ke, tak beriman ke, dapat hidayah, tak dapat hidayah, itu kerja Allah Ta'ala, bukan kerja kita. Sebab itu kita tak boleh putus asa. Saya buat program agama ni tak penuh-penuh juga kursi ni. Ni bukan mengatalah. Contohlah, saya buat program ni, kalau buat konsert je datang, kalau buat ni tak datang, kalau buat macam ni, kita mula macam tu. Tak. Teruskan kerja kita dan jangan putus asa. Sebab kerja kita yang Allah akan tanya, kamu buat ke tak buat? Bukan Allah tanya dia dapat hidayah ke tidak. Sebab itu kerja Allah. Kerja kita buat ke tidak. Kita ada kawan non-Muslim. Kita ada jiran tetangga non-Muslim. Kita ada ramai kenalan-kenalan yang non-Muslim. Pernah tak kita cakap tentang agama dengan dia? Itu yang kita kena tanya pada diri kita. Bukan secara direct, indirect. Kadang-kadang dengan perbuatan kita, akhlak kita. Boleh jadi, ibu-ibu ayah dan rahmati Allah, kita bekerja dengan non-Muslim. Tapi kadang-kadang kita ni menyebabkan orang non-Muslim tu tak nak kita. Bila waktu solatnya, dia pergi solat. Tapi solatnya 5 minit, lajak sampai sejam. Sampai kan dia kata, kalau solat macam ni lah, tak boleh solat lah. Bukan sebab salah dia, salah kita. Salah kita yang culas dengan tanggungjawab kita, mengambil kesempatan daripada kebaikan dia. Jadi kitalah yang kena tunjukkan akhlak yang sebenar. Okey? Ini dakwah. Dakwah ni tak semestinya kena cakap, tapi gunakan kepakaran, kemampuan masing-masing.
Kemampuan kita, yang mana kita mampu. Gunakanlah pendekatan-pendekatan itu sebagai dakwah kita. Kalau kita ada jiran tetangga yang non-Muslim, kita tunjukkan akhlak kita, ambil berat, sentiasa berkongsi, sentiasa bercakap baik, tak buat bising dan itu dan ini dan sebagainya. Yang mengambil hati dia sampai rasa cantik lah, baguslah agama ni. Jujur kita, tak mengumpat. Ni jumpa kawan, itu cerita kawan sebelah tu, cerita jiran tu, kawan ni pun dengan apa, negatif lah dia ni, circle saya dengan dia ni memang negatif lah, duk cerita orang. Kita tak nak macam tu. Okay, baik, jadinya kata Nabi SAW, si fulan yang ahli ibadah ni kerana marah dengan provokasi tu, dia pun kata, demi Allah, la yaghfirullahu laka, Allah tak akan ampun dosa kau ni, aw la yudkhiluka Allahul jannah, Allah tak akan masukkan kau dalam syurga ni. Dia sampai cakap macam tu dah. Lalu kata Nabi, faqabada arwahahuma, kata Nabi SAW, sampailah waktu yang Allah telah tetapkan, maka Allah matikanlah. Ini sampai ajal masing-masing, matilah dia. Ini ringkas cerita macam itulah Nabi kata. Akhirnya mereka pun Allah matikan. Fajtama'a inda rabbil alamin. Lalu mereka ni Allah kumpulkan di sisi Allah Ta'ala di yaumul mahsyar, dipertemukan balik, nak dihisap amal-amal dia. Faqala li hadzal mujtahid, kata Nabi SAW, Allah cakap dengan ahli ibadah tu, Allah tegur dia, kata Allah, akunta bi aliman au kunta ala ma fi yadai qadiran. Allah tegur dia, Allah kata, adakah engkau ni lebih tahu daripada aku? Adakah engkau ni lebih berkuasa daripada aku? Maksudnya apa? Bila si fulan ni kata Allah tak akan ampunlah dosa kamu, Allah tak akan masuklah kamu ni ke syurga, seolah-olahnya dia melangkaui ilmu Allah, dan seolah-olahnya dia melangkaui kuasa Allah Ta'ala. Sedangkan dalam hadis yang kita baca awal tadi tu, punya luas Allah Ta'ala berikan pengampunan. Kamu datanglah bawa dosa banyak mana pun, besar mana pun, aku tetap akan ampunkan dosa kamu, dan aku tak peduli banyak mana pun, besar mana dosa tu, aku tetap ampunkan. Kita pula yang menjadi seseorang itu putus asa pula, kamu ni Allah tak ampunkan, kamu ni masuk ke neraka Allah, contohlah. Kemudian waqala lil muznib, manakala Allah berfirman kepada orang yang melakukan maksiat, yang kawan seorang lagi tu, Allah kata apa? Idhab fadkhulil jannata birahmati, kata Allah, silakan masuklah ke dalam syurgaku dengan rahmah aku. Yang ahli maksiat dimasukkan dalam syurga, yang ahli ibadah tu ditegur oleh Allah Ta'ala. Dan kata Nabi, waqala li akhar, dan Allah pula berfirman kepada ahli ibadah tadi tu, idhabu bihi ilan nar, kamu ni masuklah ke dalam nerakaku. Baik, ini satu benda yang kita kena sentiasa berikan perhatian. Kita ni kena sentiasa berhikmah, pendakwah-pendakwah ni, ataupun sesiapa saja, ibu bapa yang nasihatkan anak-anak yang nasihatkan mak ayah dia, kan, boleh jadi macam tu kan. Kita kena cakap dengan bil hikmah, dengan bijaksana. Bahkan Allah pesan, faqul lahu qawlan layyina, Allah pesan pada Nabi Musa, Allah pesan pada Nabi Harun, kamu jumpa dengan Firaun, qawlan layyin, cakap dengan bahasa yang paling lembut. Layyin, bahasa yang paling lembut. Ini Firaun ni, Allah tak suruh kata sentap-sentap. Tengok Hindustan 3 jam menangis, Quran tak menangis. Kawan tu sakit hati kan, pusing dunia berjalan sana sini, masjid tak datang. Janganlah. Tapi mengikut keadaan. Sebab bil hikmah, dakwah bil hikmah ni, dia bukan berarti mesti kena lemah lembut, tak. Dia dengan kebijaksanaan mengikut kepada audiens mad'u dia. Contohlah satu peristiwa, Omar Khattab ni, dia pernah tangkap ada seorang pencuri pada zaman dia. Bila ditangkap, Omar nak jatuh hukum, dia kata apa? Wahai Omar, Khalifah Amirul Mukminin, kamu nak hukum aku, kamu tak ada hak. Kata orang yang mencuri ni, hebat dia, kamu nak hukum aku, kamu tak ada hak. Sebab aku mencuri ni atas takdir Allah. Saya mencuri ni sebab atas takdir Allah. Allah dah tetapkan sejak azali saya ni pencuri. Ni hati-hati. Selalu kita ni dengar perkataan takdir ni, kalau suami kahwin 2, kahwin 3, bang, kenapa abang kahwin nombor 2 ke 3? Bukan abang nak, ya. Ini takdir. Senanglah tuan-tuan. Akidah ni dia duduk dalam kategori Jabariyah. Jabariyah itu keluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia semua benda dia pukul rata je. Ni semua takdir. Saya bukan nak, tapi ni dah takdir macam ni. Dia samalah dengan orang yang zaman Omar ni.
Dia mencuri. Lalu bila nak jatuh hukum, dia kata, kenapa nak salahkan saya? Ini takdir Allah, saya sebagai pencuri. Bukan saya nak. Lalu Omar marah, Omar tampar dia. Lalu tanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa tampar aku? Omar kata, aku tampar kau sebab takdir Allah. Nampak? Itu namanya bil hikmah. Dia tak semestinya dengan lemah lembut, tapi mengikut kepada audiens tu. Cara kita respon tu, orang tu boleh terima. Tapi secara umumnya, manusia ni tak suka didesak dan tak suka dicela. Walaupun dia buat benda jahat, tapi kita kena cakap dengan bahasa yang lebih baik. Satu perumpamaan. Semua orang nak masuk syurga. Tanyalah pada sesiapa pun, nak masuk syurga, semua orang nak. Angkat tangan semua orang. Bagi ke penjara pun, nak masuk syurga, semua angkat tangan. Jadinya, semua orang nak ke syurga Allah, kita tak perlu desak. Seolah-olahnya kita duduk belakang si fulan ni, tolak dia, masuklah syurga. Kita hanya pelawai, silakanlah masuk syurga, tu pintu dia, masuklah. Kita macam tu, kita punya dakwah kita, bukan ditolak. Biasa kan kita dengar, ada orang, dia buat salah, jangan kita persalahkan dia, tapi biar dia rasa bersalah. Dia buat salah, kamu tahu tak, tak solat ni masuk neraka. Kalau buat tak solat ni, amal tak diterima lah, bumi tak terima lah, langit tak diterima, macam-macam lah. Kawan ni dengar, mula-mula dah betul lah aku tak solat, tapi cara dia cakap tu menyebabkan dia tersinggung, akhirnya lantak kamu lah. Bukan salah mesej tu, tapi salah orang yang menyampaikan mesej. Okay. Jadinya, kalau kita kata dia, kamu tahu tak, kalau tak solat ni, kena macam ni, kawan yang dengar tu, ya saya tahu saya bersalah, saya tahu saya salah, dan dia ada rasa tak dipersalahkan. Jadi dia sendiri ada respon untuk bertaubat kepada Allah. Sebab fitrah kita memang nak buat kebaikan. Itulah yang dimaksudkan dengan dakwah. Okay? Kawan tu datang-datang je, dia pun respon. Kamu ni tak payahlah nak solat depan. Ini saya pernah berlaku. Ada sahabat saya ni, dia non-Muslim, masuk Islam dah. Dia cerita, mula-mula sampai masjid, orang tuduh dia masuk Islam sebab nak kahwin lah ni. Dia pun terkejut dah. Bayangkan orang masjid, bukan saya nak salahkan semua masjid, tapi dia kata itulah benda yang pertama yang dia terima. Dia masuk masjid, orang kata ni masuk Islam sebab nak kahwin lah ni. Dia pun terkejut. Lepas tu dia nak solat, orang masjid kata, kamu nak solat duduk belakang ni, dosah budak-budak tu. Dia umur 30-an ni. Dia kata, kenapa? Sebab kamu tak sunat. Saya dengar, ya Allah, kita pun rasa malu, ya Allah, macam mana ni? Sebab dakwah ni dia berperingkat. Kawan ni mula nak berhijrah, kita pun kata, kalau nak ni tudung mesti labuh, ni mesti macam ni. Tak boleh, tuan-tuan. Dia mesti berperingkat, sikit-sikit. Yang penting adalah konsisten. Istiqamah ni jangan kata ibadah, dalam semua urusan kena istiqamah. Kita nak kurus pun kena istiqamah, jaga kalori intake dia kena exercise, istiqamah. Semua benda. Kita nak buat bisnes pun istiqamah. Jangan kejap niaga, kerja tak. Semua benda istiqamah. Benda tu sangat diajar dalam agama ni. Yang penting adalah kamu punya konsisten tu. Bukan kamu buat lebih-lebih tiba berhenti. Tak. Dia mesti konsisten, barulah membawa kepada kejayaan. Okey. Baik, jadinya bila Allah kata kepada ahli maksiat, kamu masuk syurga, kepada ahli ibadah, kamu ni masuk neraka. Mungkin kita kata, Allah ni macam tak adil lah. Kawan ni buat ibadah mungkin dah lama, sebab ni masuk neraka. Kawan ni buat maksiat, kerana macam ni dia masuk syurga. Kena ingat, ahli ibadah, dan kalau dia ada ilmu, dia mesti faham adanya hubungan dengan Allah dan mesti ada hubungan dengan manusia. Kalau dia hanya jaga hubungan dengan Allah, tak peduli hubungan dengan manusia, mesti ada something wrong somewhere lah pada keimanan dia. Kita nak solat Jumaat dia lagi, punyalah ramai orang datang ke Masjid Al-Falah nanti. Kita pun dah datang lewat, parking tengah jalan sana tu. Habis solat Jumaat, kita masih lagi steady lagi, wirid lagi, solat sunat lagi. Ingat, fik aulawiyatnya, keluar sekarang, alihkan kenderaan. Bukan pedulikan orang lain. Ni esok nak mengundi, kita duduk berebut balik kampung. Tadi saya tengok pun jalan dah jam dah balik kampung. Kita nak solat nanti ni, kemudian datang ke R&R nak solat. Kita, orang tolak kita jadi imam, kita pun baca surah panjang, wirid panjang. Orang lain nak solat ni. Kita jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Saya pernah kena tegur tau ibu-ibu, ayah-ayah. Saya solat dekat pavilion. Kalau ibu-ibu pernah sampai pavilion tu, kecil je surau dia, kecil sangat. Waktu tu kebetulan maghrib, saya pun baca surah yang paling pendek, Al-Kawthar, Qul Wallah. Habis solat saya pun beredar lah. Sebab surah tu kecil dan kita tahu waktu tu sangat hujung dan kita kena bagi orang lain, banyak ramai kena solat. Lepas tu saya pun kena sekolah. Dia pun kata, awak tahu tak,
Apa awak buat ni salah, tak beradab. Saya pun nak kata apa pun tak apalah. Saya terima je lah dia kata macam tu kan. Tapi itulah kita. Kita ingat kita jaga hubungan Allah. Tapi rupa-rupanya kita abaikan satu lagi, hubungan dengan manusia. Bahkan ibu-ibu ayah, kalau tengok Quran, ada 2 surah Allah buka dengan perkataan wailun. 2 surah Allah buka dengan perkataan wailun. Wailun ni adalah perkataan yang Allah zahirkan kemarahan yang meluap-luap. Betul-betul marah. Apa dia? Pertama, wailun lil mutaffifin. Kedua, wailun likulli humazatil lumazah. Bayangkan surah-surah dalam Quran, pattern dia Allah buka dengan perkataan yang memuji Allah. Subhanalladzi, alhamdulillah, sabbihis, semuanya maha suci Allah, segala pujian bagi Allah, segala keberkatan bagi Allah. Itu pattern dalam Quran. Tiba-tiba ada 2 surah Allah buka dengan perkataan celakalah kamu, binasalah kamu. Perkataan wailun kita terjemah pada celaka kan, tapi bukan Allah Ta'ala memaki tau, bukan. Allah nak kata kamu mengundang kebinasan pada diri kamu. Itu perkataan wailun. Kenapa? Apa sebab Allah Ta'ala letak 2 surah ni dengan perkataan wailun? Sebab dua surah ni persamaan dia bercerita tentang hubungan manusia dengan manusia. Surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, cerita tentang hubungan manusia dengan manusia yang mengambil hak orang lain, yang mengurangi timbangan tu. Surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah, cerita tentang orang yang kaki umpat kaki cela, hubungan manusia dengan manusia. Biasa manusia dia jaga hubungan Allah, tak peduli hubungan dengan manusia. Dia nak cium hajar aswad, berebut-rebut cium hajar aswad, nak harap pengampunan, tapi masa dia nak cium tu dia pukul orang, ketuk kepala orang, maki hamun orang. Dengan rasa amal diterima tak? Tak. Kamu kena jaga dua-dua. Hubungan dengan Allah jaga, hubungan dengan manusia pun kena jaga. Sebab itu Nabi ajar kepada kita istilam. Sama juga, tapi hati ni akan meronta-ronta. Kita tertipu dengan ibadah kita. Datang punya jauh, takkan nak lambai-lambai je. Kalau boleh nak juga cium, betul? Itu tertipu dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Hati-hati dengan talbis iblis. Okey. Baik, last sekali Abu Hurairah sebagai perawi ni dia tutup. Dia kata apa? Wallazi nafsi biyadi. Demi nyawaku di tangan Allah, la takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratah. Kata Abu Hurairah, demi jiwaku di tangan Allah, orang ini yang ahli ibadah ini telah mengatakan satu perkataan yang memusnahkan dunia dan juga akhirat dia. Dunia dan akhirat, hanya satu perkataan. Hari ini kita bercakap dengan mulut dan bercakap dengan tangan. Okey, jadinya ibu-ibu ayah hati-hati. Saya minta maaf lah, ini bukan nak cerita, tapi kalau orang berkempen ni hati-hati. Jangan salah sebut. Buat macam ni ke syurga, buat macam ni kena hati-hati. Kita bukan saya nak cakap, tapi terus terangnya jangan sampai kita melangkaui hukum Allah. Okey, tahan perasaan kita, tahan percakapan kita, jangan membawa kepada penyesalan dunia dan juga hari akhirat, insya-Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya berhenti dekat sini. Semoga ada manfaat daripada majlis ini, insya-Allah. Silakan. Okey. Kalau kita tersalah cakap, terlepas cakap, dosa kita dengan Allah Ta'ala ada 3 rukun kan. Pertama, kita kena berhenti daripada melakukan maksiat. Kedua, kita kena menyesal. Ketiga kena berazam tak mengulangi maksiat. 3 rukun yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi ni sebenarnya dia merujuk kepada masa, waktu. Kita tinggalkan maksiat kan, rukun pertama tu, itu merujuk pada waktu sekarang. Kalau saya bertaubat macam mana Ustaz? Saya kalau nak bertaubat sekarang ni, tinggalkan serta-merta maksiat yang kita buat. Itulah namanya taubat. Okey, itulah namanya taubat. Menyesal dengan maksiat itu adalah merujuk kepada masa silam. Menyesal tu merujuk masa silam, bukan diungkit-ungkit, kadang-kadang dikongsi-kongsi pula. Dulu saya ni apa yang saya tak pernah minum, semua pernah minum. Cerita pula. Mula-mula dia berkongsi, lama-lama dia rasa gah pula dengan apa yang dia buat. Okey. Yang ketiga adalah merujuk pada masa akan datang, iaitu dia berazam tak mengulangi maksiat. Jadi 3 ni rukun. Ni hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau dengan manusia, kita kalau ikut mazhab Asy-Syafi'i, iaitu kita kena bagi tahu dengan si fulan ni, saya ni cakap macam ni, saya minta maaf lah. Dan kalau dia maafkan, Alhamdulillah. Sebab itu Sufyan Ats-Tsauri kata apa? Membawa dosa kita dengan Allah lebih ringan daripada dosa kita satu tu dengan manusia. Sebab kita kena pastikan yang dia maafkan kita.
Itu benda yang paling berat. Sebab itu sentiasa kena berfikir, kalau saya buat ni, saya mampu tak nak minta maaf, dan sempat dah saya nak minta maaf dengan dia. Kita sentiasa berfikir. Yang inilah kita kena sentiasa berfikir jauh. Okay. Tapi kalau kita tak jumpa dah, buatlah si fulan tu dah meninggal dunia, maka kita diajar untuk buat satu amal ni, kita niatkanlah, saya buat amal ni kerana si fulan lah. Mudah-mudahan saya gantikan apa yang saya silap tu dengan tu. Ataupun juga kita maklumkan, kita buat cerita yang tak betul, fitnah pada si fulan. Kita kena sampaikan kepada orang lain yang apa yang kita sampaikan itu adalah benda yang tak betul. Last sekali lah saya tutup. Silakan. Saya doakan kepada kata ya Allah, semoga ampunkan dosa-dosa mereka yang telah aku kali. Boleh. Boleh. Cumanya, okay, ada satu kisah ni, saya tutup dekat sini lah. Ada satu kisah ni, okay, ada satu kisah ni, iaitu ada seorang murid ni, dia pernah cela tok guru dia. Ni zaman dulu, memang murid kadang-kadang dia belajar dan kadang-kadang dia berselisih dengan guru dia. Tapi murid ni, dia berselisih dengan guru dia sampai membawa kepada fitnah pada guru dia. Guru cakap macam ni. Jadinya satu hari dia minta maafkan guru dia. Guru dia kata tak apa, boleh lah. Tapi ni cerita, dia bukan riwayat sahih ni, cerita. Tapi satu perumpamaan yang kita boleh belajar sesuatu. Jumpa dengan guru dia kata boleh saya maafkan awak, tapi dengan satu syarat. Esok kamu datang daripada rumah kamu ke rumah saya, bawa seekor ayam hidup-hidup, dan minta ayam tu dicabut bulunya sepanjang perjalanan. Dia pun cabutlah, cabut buang. Dia kata sakitlah ayam ni. Dia tu memang tak apa buat. Kalau kamu nak dapat pengampunan, itu syarat aku. Cabut buang. Sampailah dekat rumah tok guru tu. Dia kata, tok guru saya dah buat dah, nah ayamnya. Dah macam ni lah kesakitan ayam ni. Dia kata, okey, sekarang ni kamu balik ke rumah kamu, kutip balik bulu tu. Kemudian dia kata, macam mana saya nak kutip, dah kena tiup angin. Dia kata, macam itulah kamu fitnah saya. Kita buat tu kita rasa ini je. Tapi kalau cerita tu tersebar, kita tak tahu macam mana kita nak minta maaf dan macam mana kita nak cover balik. Sangat susah. Itu benda yang sentiasa kita kena fikir. Kalau kita nak buat satu perkara, fikir panjang. Sebab orang mukmin, dia kena fikir masa depan dia, bukan dunianya, tapi sampai kehidupan yang kekal di hari akhirat. Okey? Baik, insya-Allah ibu-ibu minta maaf ambil masa yang sangat panjang. Mudah-mudahan ada manfaat daripada majlis ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan keredaan pada kita, jadikan kita sebagai ahli ilmu, dan mudah-mudahan Allah berikan negara yang aman sentosa selepas ini, insya-Allah. Kita mengharapkan pemimpin-pemimpin yang baik selepas ini. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.